So hari ni Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Di hari Isnin ni kita bawakan satu tajuk berkenaan dengan kita punya sistem ketahanan badan lah. Okay. Sebab benda ni adalah salah satu benda yang amat penting, especially time COVID-19 ni. Sekarang pun COVID-19 pun dah berpanjangan kan. So kita kena sentiasa. Okay, Alhamdulillah. So tak ada noise sangat. Terima kasih kepada semua yang memberi komen lah. Okay. Tajuk ni berkenaan dengan kita punya sistem ketahanan badan. Adakah anda semua memahami ataupun mengerti apa itu kita punya immune system lah, kalau dalam bahasa canggih dia. Kalau dalam bahasa Melayunya ataupun bahasa pasarnya, sistem ketahanan badan lah. Adakah anda semua memahami apa benda tu, apa kepentingan sebenarnya immune system ni terhadap diri kita? Waalaikumsalam Tuan Syed, apa khabar? Okay, so sistem ketahanan badan atau immune system ni adalah satu kita panggil apa, defense mechanism untuk diri kita supaya kurang jatuh sakit, ataupun contohlah kita ada terluka disebabkan kita mungkin masa tengah potong sayur terpotong sikit, terhiris sikit kita punya tangan. So kalau kita punya badan punya sistem ketahanan badan tak cekap ataupun tak efisien, kita punya luka tu kadang lambat nak sembuh. Itu contoh paling simple lah. Tidak pun kita ni senang jatuh sakit. Kita senang batuk ke, senang sesama macam saya kan. Senang sesama. Kalau anda tengok sepanjang saya bekerja ni, boleh kira dengan jari bila saya live yang tadi saya tak sesama kan. Lebih kurang lah tu. So itu antara benda penting yang kita nak tekankan kat sini, yang macam mana kita nak kuatkan ataupun pastikan kita punya sistem ketahanan badan ni efektif setiap masa. Okay, so sebelum kita nak tahu apa benda yang boleh menyebabkan kita punya sistem ketahanan badan ni efektif, kita kena tahu dulu apa benda yang ataupun apa faktor-faktor yang menjadi salah satu punca utama kita punya sistem ketahanan badan ni selalu drop. Okay, so antara salah satu faktor yang utama yang kita tak boleh nak ubah, yang pertamanya adalah faktor umur. Sebab kita tak mungkin semakin hari semakin muda diri kita. Daripada raut wajah mungkin, tapi daripada faktor umur sendiri, daripada bilangan umur tu tak mungkin kita akan kita panggil semakin lama semakin muda lah. Memang kita semakin hari kita punya usia tu semakin meningkat. So memang faktor umur adalah salah satu faktor utama yang memainkan peranan penting dalam memastikan kita punya sistem ketahanan badan tu okey ke atau tidak. Sebabnya kita bayangkan ataupun kita gambarkan macam diri kita ni sebagai contoh enjin kereta ataupun sebuah kereta lah. Makin lama kita guna, makin kurang efektif kita punya kereta tu untuk berfungsi. Especially kalau kita nak senang nak ukur, kita nak tengok betapa cepat dia naik speed daripada kita start nak cecah sampai 100, berapa saat dia boleh pergi. Kalau kita guna kereta tu lama ataupun kita guna setiap hari heavy duty, so dia punya performance rate tu makin lama makin drop. Lebih kurang jugalah kaitannya macam saya kaitkan dengan umur kita tadi tu sendiri. Okay. Yang keduanya, dia berkaitan dengan faktor environment, faktor persekitaran lah. Okay. So faktor persekitaran ni dia banyak faktor. Antaranya, Waalaikumsalam Tuan Saimi. Apa barang Tuan Saimi, balik dulu. Kan saya cakap duduk sini, temankan saya untuk bersembang hari ni. Dia dah tahu-tahu saya nak buat live pukul 2, dia lari awal-awal balik daripada office. Pandai dia. Okay. So faktor environment ni dia banyak faktor lah. Antara faktor-faktor yang menjadi salah satu punca kenapa kita senang jatuh sakit, basically macam sekarang lah, time pandemik, maksudnya virus terlalu tinggi ataupun virus yang dah mutant, yang tersebar luas kat luar sana, yang kita pun tak tahu macam mana kita nak elakkan. So benda tu yang kita tak boleh uncontrol, ataupun asap rokok ataupun orang tu merokok. So itu adalah salah satu faktor environment yang boleh menyebabkan kita sistem ketahanan badan tu drop. Okay, yang ketiganya, yang ini faktor yang paling sinonim sekali lah, especially time PKP ni, iaitu adalah faktor berat badan. Waalaikumsalam Tuan Razak kita, apa khabar? Siapa di antara anda di sini yang masa PKP ni alhamdulillah dapat turunkan berat badan? Kalau anda berjaya dapat turunkan berat badan, alhamdulillah, maksudnya anda berjaya
maintain atau memastikan kita punya sistem pertahanan badan tu still dalam keadaan yang bagus. Tapi kalaulah sekarang berat badan dah meningkat banyak, kemungkinan besar kita punya sistem pertahanan badan pun dah makin drop. Okay, so kita kena buat sesuatu. Maksudnya sebab peningkatan berat badan pun akan menjadi salah satu faktor ataupun punca kenapa kita punya sistem pertahanan badan tu jadi kurang. So bila kita ada masalah berat, biasanya dia ada kaitan dengan kita punya pola pemakanan. Sebab kalau pola pemakanan kita ni pun tak berapa cantik, dia pun akan menjadi salah satu faktor penyumbang kepada kita punya badan kurang nutrisi. Bila kurang nutrisi, barulah kita punya sistem pertahanan badan pun tak dapat berfungsi dengan baik. Sebab badan kita memerlukan nutrisi yang seimbang, baru dia boleh berfungsi dalam keadaan yang optimum. Nanti kita tengok, biasanya orang dah tahu dah, macam bila kita cakap untuk tingkatkan kita punya sistem pertahanan badan, orang dah tahu vitamin C benda paling biasa untuk tingkatkan kita punya sistem pertahanan badan. Tak pun vitamin D. Sekarang kan macam time COVID daripada tahun lepas, memang ramai orang mencari vitamin D dekat farmasi dan kedai suplemen untuk diorang gunakan untuk mengurangkan risiko ataupun meningkatkan diorang sistem pertahanan badan. Waalaikumsalam. Red Rose, saya tak pasti nama sebenar, tapi kalau nama Facebooknya Red Rose. Minta maaf, saya tak pasti siapa gerangan nama sebenar anda ni. Okey, so itu nombor berapa? 1, 2, 3, 4. Itu faktor nombor 4 yang menjadi punca kenapa kita punya sistem pertahanan badan drop. Yang selain daripada tu, kita ada penyakit kronik yang berkaitan dengan kita punya sistem pertahanan badan. Maksudnya dia autoimmune problem yang memang kita punya immune system tu dia memakan diri sendiri. Itu satu. Ataupun dia punya badan sendiri dia tak boleh menghasilkan white blood cell ataupun askar yang untuk fight virus ni secara optimum. Itu memang disebabkan penyakit lah. Okay, yang selain daripada tu, yang faktor-faktor yang kita boleh kawal, kita punya stres. Chronic mental stress, maksudnya kalau kita tak boleh nak control kita punya stress level sampai tahap yang agak tinggi, itu pun akan menjadi salah satu punca mengapa kita tak boleh kita punya sistem pertahanan badan ni akan drop. Sebab kalau anda perasan, setiap kali anda stres, mungkin anda akan senang pening kepala, ataupun esok mungkin anda sesama. Ataupun contoh, setelah anda bekerja ataupun mengangkat benda berat ataupun exercise lah. Basically kalau kita exercise, kita dah macam selepas setahun 2 tak pernah exercise, tiba-tiba exercise, lepas tu exercise pun dalam masa setengah jam, 1 jam, dalam jangka masa yang lama untuk orang yang baru start. So dia dah menyebabkan badan dia stres. So bila badan dia stres, kebiasaannya orang macam ni esok show dia akan jatuh sakit. Itu salah satu benda simple lah. Kenapa stres ni boleh menyebabkan orang tu senang jatuh sakit? Sebab dia akan menghasilkan hormon kortisol yang akan suppress ataupun menghalang kita punya badan ni untuk melawan virus. Itu kenapa stres tu menjadi salah satu punca utama kita punya badan ni jadi lembik ataupun lesu dan tidak bermaya lah. And last sekali, faktor quality sleep ataupun faktor tidur yang secukupnya. Mengapa tidur ni memainkan peranan penting? Sebab waktu kita tidur, basically badan kita ni kebanyakan masanya dia tengah nak regulate balik, ataupun dia tengah nak membaik pulih diri kita lah maksudnya. So kalau kita tidur tak cukup, badan kita tak boleh merembeskan satu hormon yang bernama cytokinin. Cytokinin ni satu hormon yang sangat penting untuk kita melawan penyakit. So bila kita tak cukup tidur, so hormon tu tak dapat dirembeskan sepenuhnya. Sebab itulah kita senang jatuh sakit. Ini antara faktor-faktor yang menjadi salah satu, bukan salah satu lah, memang antara faktor utama yang menyebabkan kita punya badan ni senang kurang sistem pertahanan badan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang saya sebut tadi. Yang pertamanya faktor umur, faktor persekitaran, kita punya peningkatan berat badan, pola pemakanan yang kurang seimbang, kita punya masalah kesihatan, kita punya masalah mental stress, dengan last sekali kita punya faktor quality sleep. Okey, itu 7 faktor utama yang menjadi yang jadi punca lah mengapa kita punya sistem pertahanan badan jadi lemah. Okey, so itu punca dia. Tapi kita kena kenali dulu kita punya sistem pertahanan badan ni. Kita punya sistem pertahanan badan ni dia basically ada 2 jenis. Okey,
macam mana dia nak fight virus, patogen, apa lagi, fungus. Okey, dia melalui dua benda. Yang pertamanya melalui kita punya sistem yang memang sedia ada, dan satu lagi sistem yang akan beradaptasi. So apa itu sistem yang sedia ada? Yang pertamanya adalah kulit kita. Kulit kita ni adalah satu first line defense untuk memastikan kita punya sel, organ dalam badan kita ni supaya tak terdedah dengan pelbagai jenis bakteria yang wujud dekat luar sana. Maksudnya kat luar sana tu dekat environment kita lah. Itu first line defense kita. Okay, tanpa ada skin, dalam kita punya sel ni senang rosak. Kalau contohlah kita punya kulit ni kan, tiba-tiba ada terbelah sikit, kita biar tengoklah beberapa hari, sure kita punya tempat terdedah tu akan ada problem. Macam kita bayangkan macam kita ni buah-buahan lah. Buah pun ada kulit dia. So kalau kulit tu terbuka, memang isi dia cepat hilang. Sama ada dimakan ataupun dimamah oleh haiwan, ataupun kulit tumbuh ke. Itu contoh paling simple. So selain daripada kita punya kulit, kita punya bahagian hidung, kita ada lendiran, mucus ataupun hingus lah. Mucus ni adalah salah satu first line defense untuk kita filter kita punya udara, supaya benda-benda partikel-partikel yang tak sepatutnya masuk dalam kita punya badan, dia dah kena trap ataupun dah kena dah kena filter lah dari menggunakan kita punya mucus itu sendiri. Okey, itu daripada kita punya hidung. Kalau kita ke perut pula, kita ada stomach acid, ataupun yang gastric juice tu lah. Stomach acid tu lah adalah salah satu benda paling penting untuk kita punya perut, untuk melindungi perut kita. So memang kalau kita tahu, memang perut kita tu memang tempat yang quite acidic, yang memang dijadikan oleh Allah untuk melindungi supaya bakteria ataupun virus tak sesuai hidup di situ. Okey. Yang keempat adalah enzim yang terdapat pada kita punya peluh dan kita punya air mata. So maksudnya bila kita dah ada kulit, kita pun diwujudkan juga dengan peluh untuk trap ataupun nak mengeluarkan ataupun screen out kita punya benda-benda yang tak baik yang berada di permukaan kulit kita. And last sekali, benda yang memang sedia ada. Waalaikumsalam Cikgu Yati, apa khabar? Last sekali adalah white blood cell dalam pada badan kita. Maksudnya sel-sel yang memang berfungsi untuk melawan penyakit. Okey. Tapi white blood cell dan dia punya geng ni yang relate dengan untuk melawan virus ni, dia boleh menjadi kepada yang nombor 2, yang jenis adaptif. Maksudnya boleh beradaptasi. Kenapa? Sebab nanti setiap kali badan kita didatangi dengan pelbagai jenis virus, dia akan belajar macam mana dia nak melawan virus A, virus C, virus C. So maksudnya bila dia datang sekali lagi, badan kita cepat adapt dan dia cepat lawan. So kita ada dua jenis cara macam mana badan kita nak melawan dengan virus-virus yang ada. Ni basically saya dah pernah share ilmu ni pada posting yang saya pernah buat sebelum-sebelum ni. Waalaikumsalam Puan Aisyah, apa khabar? Okay, so sedangkan kita tahu apa benda yang berkaitan dengan diri kita yang menjadi askar untuk melawan virus untuk melawan virus lah kiranya. So, kita pun kena tahu macam mana kita nak jaga ataupun nak memastikan askar-askar ini sentiasa dalam keadaan yang sihat. Okey, yang pertamanya kita kena ubah kita punya gaya hidup supaya jadi gaya hidup lebih sihat. Okey, gaya hidup yang sihat ni dia ada pecahan dia lah. Kejap lagi saya akan share. Yang keduanya melalui pemakanan ataupun makanan kita sendiri. So daripada makanan tu, kita kena tengok makanan apa yang sesuai untuk kita amalkan, dan makanan apa yang akan menjadi punca kita punya berat badan pula. Kita punya badan ni drop dia punya immune system. And last sekali, kita punya produk sendirilah, weekend tu sendiri. Macam mana dia boleh membantu. So ini 3 benda ataupun 3 perkara yang insya-Allah akan membantu especially sepanjang time COVID-19 ini sendiri. Sebab time ni time paling kritikal lah untuk kita punya sistem tahanan badan. Sebab kita pun dah stress in term of ekonomi, stress in term of environment kita. Lepas tu stress lagi, mungkin kerja pun tengah tak ada kan. So lagi stress, so saya kita kena jaga, pelihara diri kita untuk kita sentiasa sihat lah, insyaAllah. So kita pergi kepada contoh yang pertama, gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat macam tadi, kalau anda semua ingat,
berkenaan dengan macam mana faktor-faktor yang menyebabkan kita sistem tahanan badan tu drop adalah disebabkan kita orang tu merokok. So cara yang gaya hidup sihat pertama, kita kena kurangkan ataupun berhenti merokok lah. Okey. Yang kedua, kita kena manage kita punya stres. Okey, bila kita dapat manage kita punya stres, insya-Allah hormon dalam badan pun akan jadi lebih baik. Bila jadi lebih baik, insya-Allah kita pun senang. Badan kita pun senang nak berfungsi dengan baik. Sebab bila kita terlalu stres, macam saya pernah cakap sebelum ni, hormon kortisol tu banyak sangat mengganggu kita punya fungsi dalam badan. So, manage stress is the best way untuk memastikan badan kita dalam keadaan yang sihat walafiat. Okey. So, yang ketiga, kena tidur yang secukupnya. Kalau nak tahu kita tidur cukup tak cukup, kalau ikutkan guideline yang ada, kita orang dewasa sekurang-kurangnya 7 jam ke atas untuk dalam keadaan waktu tidur yang secukupnya lah untuk diri kita. Untuk orang-orang kita panggil teenagers ataupun Waalaikumsalam, Ustazah Famina, apa khabar? Untuk teenagers ataupun budak-budak sekolah, diorang perlu tidur sekurang-kurangnya 8 jam hingga 10 jam untuk dalam keadaan yang tidur yang secukupnya lah. Kalau budak-budak kecil ataupun bayi, sekurang-kurangnya 14 jam. Sebab tu kalau kita lihat budak-budak kecil masa dia membesar, memang dia sangat banyak habiskan masa dia dalam 24 jam tu, memang kebanyakan masanya untuk tidur. Sebab biasanya waktu tu lah waktu dia untuk pembesar. And kalau anda perasan pun, macam saya sendiri, kalau saya demam ataupun sesama dengan teruk, biasanya saya akan habiskan masa saya dengan tidur. Sebab bila kita tidur, memang dia akan improvekan kita punya recovery punya sistem. Macam kita macam kita komputer lah, tiba-tiba jam ke apa, dia terus shutdown. So masa shutdown tu dia tengah recover benda-benda file-file yang penting. Lebih kurang macam itu. Okey. Itu daripada segi lifetime. And last kali lupa exercise lah yang penting. Sebab exercise tu akan keluarkan kita punya peluh. So bila keluarkan kita peluh, badan kita pun jadi lebih sihat. Okey. Contoh yang cara yang kedua adalah daripada segi makanan ataupun pemakanan kita. So apa benda yang kita kena jaga? Yang pertamanya, kita kena pastikan apa yang kita makan sekurang-kurangnya wajib ada sayur dan buah-buahan. Okey, kenapa? Sebab sayur dan buah-buahan ni memang kebanyakan masanya mengandungi antioksidan yang tinggi. So, makanan yang tinggi dengan antioksidan ni basically dia akan mampu untuk melindungi badan kita untuk melawan inflammation ataupun radiasi yang ada kat diri kita. So, bila dapat mengurangkan radiation, so dapatlah memastikan badan kita tu dalam keadaan yang optimum ataupun sihat. Okey, itu yang pertama. So, perbanyakkan makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tak kisah apa jenis warna sekalipun. Kalau nak bagus, cuba pelbagaikan. Jangan fokus pada satu jenis makan sayur-sayuran atau buah-buahan semata-mata. Sebab Allah jadikan kita punya makanan ni dia kaya dengan kebaikan, tapi bukan spesifik. Maksudnya kalau anda tengok kaji satu persatu, contohlah macam oren. Dia bukan semata-mata ada vitamin C, dia macam-macam jenis vitamin, semua mineral semua ada dalam tu. Cuma dia lebih sikit vitamin C kat situ berbanding yang lain. Sebagai contoh, kalau contoh buat tamikai, ada juga vitamin C, tapi dia juga ada benda-benda lain yang lebih. So that's why Allah jadikan segala benda yang dijadikan oleh Allah tu, dia ada kebaikan and ada guna dia. Bukan kita fokus benda ni baik sampai bila-bila lah makan benda ni je. Bila kita fokus macam itu, banyak lagi benda yang akan kita kurang untuk diri kita sendirilah. Okey. So selain daripada kita makan sayur-sayuran dan buah-buahan, kita juga wajib ataupun kena masukkan dalam diet kita makanan yang tinggi dengan good fat. Good fat ni bermaksud macam makanan yang ada tinggi dengan omega 3, omega 6. Okey, apa makanan-makanan yang tinggi dengan omega 3, omega 6? Kebiasaannya adalah ikan laut dalam lah. Itu yang pertamanya. Kalau tak ada ikan laut dalam, anda boleh pergi cari ikan keli pun. Itu kuat tinggi lah untuk jenis ikan yang bukan ikan laut dalam yang tinggi dengan omega 3, anda boleh ambil ikan keli.
Okey, selain daripada jenis ikan, anda juga boleh ambil makanan minyak jenis plant based. Minyak sayur-sayuran. Okey, minyak sayur-sayuran ni biasanya memang tinggi dengan omega 6. Tapi anda kena ingat, kalau kita nak ambil minyak yang sihat ni, kita kena pastikan ratio omega 3 dengan omega 6 ni dalam keadaan yang optimum. Apa maksud saya keadaan yang optimum ni adalah, contoh, anda ambil omega 3 dalam 500 mg contohlah. Nanti omega 6 pun sekurang-kurangnya dalam 500 mg. Anda tak boleh lebihkan omega 6 ni melebihi omega 3. Tapi kalau nak lebih omega 3 daripada omega 6 ni tak ada masalah. Sebab kalau omega 6 ni terlalu banyak dalam kita punya diet seharian, dia akan menyebabkan kita punya inflammation tu lebih banyak berlaku. Especially kalau perempuan, dia pun akan kacau dia punya hormon ataupun dia punya mood, kan dia jadi macam itu. So kebiasaannya kita punya diet ni memang tinggi dengan makanan yang memiliki omega 6 kebiasaannya lah. Daripada segi minyak, kita minyak masak pun kadang-kadang ada orang dah gunakan plant based punya minyak atau minyak masakan lah. Okey, so itu yang kita kena cuba. Yang ketiganya, kita kena cuba masukkan pemakanan yang ada good bacteria, macam probiotik, macam fermented food, macam kimchi, yogurt, apa lagi yang ataupun kita ambil suplemen yang boleh memberi kita good bacteria, ataupun macam Arabic gum, itu insya-Allah dia ada good bacteria. Sebab kenapa probiotik ataupun good bacteria ni penting? Sebab bila kita punya badan memiliki good bacteria yang secukupnya, dia mampu untuk meningkatkan kita punya tahap kita punya sistem ketahanan badan. Okey, so kalau anda jarang-jarang nak ambil good bacteria dari segi macam Yakult ke Vitagen ke, tak apa, anda boleh cari alternatif yang lain. Sebab yalah, mungkin benda-benda tu ada tinggi gula. Untuk kita yang mungkin dah berusia, ada masalah kencing manis, mungkin tu jadi satu kerisauan. So anda boleh, sebagai orang Islam, kita boleh amalkan Arabic gum tu. Benda tu sangat-sangat baik dan sangat-sangat bagus untuk kita amalkan lah. Sebab dia ada good bacteria dalam tu. And kita juga kena kurang pengambilan makanan yang bergula. Sebab gula ni adalah satu benda yang akan memberi nutrisi kepada kita punya virus atau bakteria. Sebab diorang pun macam kita juga, diorang pun suka gula untuk hidup. Diorang tanpa gula, diorang tak boleh hidup. So maksudnya selain daripada environment yang selesa untuk diorang pun perlukan makanan. Kalau anda beri makan gula yang banyak, maksudnya anda pun tengah menternak anda punya virus ataupun benda-benda tak baik dalam badan anda lah. And last sekali, kita kena ambil ataupun minum air yang secukupnya. Sebab kalau tak minum air yang secukupnya, macam mana badan kita nak menghasilkan peluh untuk menjadi first line punya defense, untuk rinse out kita punya bakteria yang wujud dekat kita punya kulit. Ini dua faktor ataupun dua cara yang penting yang kita boleh amalkan. Selain daripada tu, kalau contoh susah sangat anda nak buat ataupun anda susah nak manage stress, macam manalah aku nak jaga stres aku ni kan, lagi-lagi tengah macam ni, nak kena work from home, nak kena kerja, nak siapkan benda-benda, nak kena hantar kat bos ikut deadline, lepas tu nak jaga anak kat rumah, tiba-tiba anak melalak lah, tak pun ada anak yang nak kena belajar daripada rumah, so terpaksa berkongsi gadget kat rumah terhad, so jadi stres. Sekejap lagi anak punya kelas mungkin pukul 9 sampailah pukul 2 contoh. Kita punya bos pula tiba-tiba hantar kerja last minute, cakap sekejap lagi sebelum tengah hari saya nak, macam mana dia stres kan. Tapi kita tak mampu ataupun kita tak tahu macam mana kita nak handle stres ni kan. So anda boleh menggunakan cara yang ketiga, cara yang mudah, anda just pakai saja, iaitu produk Viken. Okey, so produk Viken ni insyaAllah seperti ramai yang sedia maklum ataupun ramai yang tahu. Tapi kalau anda masih kurang jelas ataupun pertama kali mendengar apa itu produk Viken, anda jangan risau. Sebabnya kenapa? InsyaAllah dekat sini kami akan cerita jalan je. Okey, kita akan cerita apa tu produk Viken. Produk Viken ni basically dia ada beberapa benda yang menjadikan
textile weekend ni memberi impak yang positif pada diri si pemakai. Antara perkara yang penting dalam tu adalah dia ada far infrared, dia ada ion negatif, dan dia juga ada potensi bioelektrik yang mampu untuk balancekan balik electrical charge yang ada dalam badan-badan kita. Okey, so kita akan fokus pada dua benda yang utama tadi lah. Far infrared lah. Okey, far infrared ni adalah salah satu benda paling penting. Waalaikumsalam Kak Yati, apa khabar? Far infrared adalah salah satu benda paling penting dalam produk weekend ni untuk memastikan sistem ketahanan badan kita dalam keadaan yang cantik. Macam mana dia boleh membantu, macam mana dia berfungsi. Yang pertama, dia akan memastikan salur darah dalam badan kita tu dalam keadaan yang optimum, supaya badan kita ni mampu carry ataupun mampu membawa oksigen dan nutrisi yang secukupnya untuk seluruh badan kita. So kalau contohlah anda dah makan makanan yang sihat ataupun dah kontrol diet, dah beli makanan-makanan yang berkualiti tinggi, memang tahu makanan ni memang mahal, memang akan memberikan nutrisi yang bagus lah kiranya. Lepas tu support lagi dengan suplemen, tapi kita tak tahu macam mana kita punya salur darah ni okey ke tak okey, cantik ke tak cantik, ada ke tersumbat ke tidak kan. So kalau contohlah kita dah spend duit dekat makanan yang berkualiti, suplemen yang berkualiti, tapi kita punya jalan nak pastikan benda-benda kita makan tu sampai kat badan tu tak cantik, so jadi rugi. So macam saya tengok tadi kan, macam saya cerita tadi awal kan, macam mana badan kita ni nak pastikan dia punya sistem ketahanan badan bagus, sebab dia perlukan nutrisi yang bagus. Tapi kalau kita dah makan makanan yang good in nutrition, tapi dia tak sampai, tak boleh masuk, tak boleh absorb dalam badan kita, so dia tak guna juga. So that's why lah anda perlukan something untuk membantu diri anda pastikan ataupun menjaga, memelihara diri kita supaya kita punya salur darah ni cantik, jalan raya yang ada pada dalam badan kita ni cantik. Macam mana? InsyaAllah anda cubalah pakai produk weekend ni, InsyaAllah dia akan membantu. Okey, sebab tak percaya ke apa, anda boleh tanya pada sahabat-sahabat anda yang pernah bercerita ataupun anda pernah nampak lalu di wall Facebook kalian yang diorang pernah share berkenaan dengan produk weekend. InsyaAllah diorang boleh share macam mana dia boleh betulkan jalan-jalan raya yang wujud pada dalam badan anda. Okey, itu yang pertama. Bila jalan raya baik, oksigen boleh masuk cantik, kita punya nutrition pun akan masuk dengan cantik. Yang keduanya, bila jalan raya cantik, masa salur darah tu cantik, dia mampu untuk meningkatkan kita punya ataupun menjaga kita punya suhu dalam badan dalam keadaan optimum. Sebab kalau badan kita punya suhu badan tak berada dalam keadaan yang dalam suhu yang sesuai ataupun suhu yang optimum, dia akan memberi ruang dan peluang untuk virus ataupun bakteria ataupun patogen tu membiak ataupun hidup dalam kita punya badan ni sendiri. Macam kita tengoklah, kalau kita biarkan kita punya kain-kain lama ataupun baju-baju lama kita tumpukkan di satu tempat, dan tempat baju tu sendiri basah ataupun lembap, lama-lama kita tengok bila kita biarkan dalam seminggu dua, mungkin akan tumbuh kulat. Lebih kurang lah macam badan kita. So badan kita kalau dibiarkan ataupun diberi peluang untuk drop sikit dia punya suhu dalam badan dalam keadaan yang bukan suhu yang optimum, dia akan memberi ruang dan peluang untuk virus atau bakteria tu masuk dalam badan kita. So dia akan kacau. So dengan menggunakan kita punya produk weekend ni yang ada fungsi far infrared, dia akan mampu untuk memastikan suhu tu dalam keadaan yang bagus. Itu yang kedua. And yang ketiganya, bila dia mampu untuk menjaga suhu badan, dia juga ada kaitan juga untuk meningkatkan kita punya kadar metabolisme badan. Kenapa tiba-tiba saya cakap pasal kadar metabolisme badan? Biasanya kalau nak cakap yang berkaitan dengan kadar metabolisme badan ni, biasanya untuk turun berat badannya. Yang betul, dia untuk untuk menurunkan berat badan. Tapi kenapa benda ni ada kaitan dengan kita punya sistem ketahanan badan? Macam saya cakap tadi, kita punya penaikan berat badan ataupun jadi obesity, dia adalah salah satu faktor yang menyebabkan diri kita ni senang jatuh sakit ataupun sistem ketahanan badan kita drop. So that's why kita kena jaga kita punya berat badan, dan kita kena pastikan kita ni boleh maintain dalam berat badan yang sihat lah. Bukan berat badan yang ideal, dapat yang sihat, yang kita rasa selesa, tak ada malas nak bergerak, yang boleh
bukan menghalang untuk kita melakukan physical activity, insya-Allah anda maintain berat badan yang itu, insya-Allah badan kita akan sentiasa sihat walafiat. Okey? Itu yang ketiga. Macam mana dia boleh membantu untuk meningkatkan kita punya kadar imunisasi badan. Okey, selain daripada tu, macam tadi saya ada share berkenaan dengan stres ataupun hormon. Macam mana weekend ni sendiri mampu ataupun boleh menyumbang kepada pengawalan hormon dan juga mampu memastikan orang tu dia punya stress level punya tolerance menjadi lebih meningkat daripada biasa. Yang itu kita boleh fokus kepada salah satu lagi benda yang ada dalam ni adalah ion negatif. Okey? Bos saya kat belakang. Okey? So, ion negatif ni sendiri fungsi dia, saya lebih tekankan kepada dia nak balancekan ataupun memastikan badan kita punya hormon ni sentiasa keluar dalam nilai ataupun kadar yang sepatutnya. Tak lebih, tak kurang. So, bila kita punya badan ni mampu untuk hasilkan hormon dalam keadaan ataupun bilangan yang secukupnya, yang sepatutnya, barulah badan kita ni boleh berfungsi dengan baik. Sebab hormon ni adalah satu chemical signal yang ataupun chemical messenger yang badan kita gunakan untuk menghantar signal ataupun menghantar isyarat ataupun menghantar message kepada setiap organ ataupun sel-sel yang wujud pada badan kita. So kalau hormon ni tak dirembeskan ataupun tak dikeluarkan dalam keadaan yang sepatutnya yang diperlukan, macam mana signal ataupun message tu nak sampai daripada point A ke point B ataupun point C. Itu sebagai contoh. So dengannya ada ion negatif ni, insya-Allah dia akan mampu untuk memastikan kita punya badan ni boleh hasilkan hormon tu dalam satu bilangan yang sepatutnya. Okey, itu yang pertama. And bila kita punya badan ni menghasilkan hormon yang dalam keadaan yang optimum, dia juga boleh memastikan diri kita sendiri mudah ataupun mampu untuk jadi lebih sabarlah, ayat mudah dia. Maksudnya kita ni tak cepat melatah, tak cepat naik angin. Sebab kadang-kadang orang yang selalu naik angin ni sebab dia punya stress tolerance dia tu dah jadi rendah. Dia senang kena trigger. So bila kita pakai produk-produk weekend ni, insya-Allah bila hormon tu agak stable, so orang tu jadi senang sikit ataupun dapat kontrol marah dia, dia punya stress tolerance pun akan jadi lebih tinggi. So dia dapat manage dia punya stress level. So bila dapat manage dia punya stress level, insya-Allah dia punya sistem ketahanan badan pun akan jadi lebih baik. Okey. So selain daripada tu, apa tadi yang saya belum sentuh? Selain daripada tu bila kita punya hormon tu cantik ataupun kita punya hormon tu dapat dihasilkan dalam keadaan yang optimum, barulah kita senang nak tidur. Sebabnya kenapa? Ramai orang yang kebiasaannya mengalami masalah insomnia ataupun masalah sukar nak tidur ni, yang pertamanya disebabkan oleh dia punya badan ni hormon tidur untuk tidur tu dia tak cukup dihasilkan. So bila badan kita ni insya-Allah cukup hormon melatonin untuk tidur tu, senanglah kita nak nak fall asleep ataupun senang nak tidur lah, maksudnya ayat mudah dia. Okey, sebab yalah macam saya cakap tadi, tidur yang secukupnya ataupun tidur yang berkualiti tu akan menjadi faktor penyumbang untuk kita punya badan menghasilkan cytokinin yang digunakan untuk melawan penyakit. So kalau tidur tak berkualiti, susah nak tidur, terlalu banyak benda kita fikir sebelum nak tidur sampai mengganggu waktu tidur kita, insya-Allah cuba pakai kita punya stokin ke ataupun pakai kita punya bedding, insya-Allah anda akan rasai nikmat tidur yang mungkin dah lama sangat anda hilang. Tak percaya, anda tanyalah pada sahabat-sahabat anda yang dah cuba dan pakai. Memang diorang akan bercerita ataupun share berkenaan dengan apa yang diorang dapat setelah mula menggunakan produk-produk weekend ni. Benda yang benda paling simple nak pakai pun anda just pakai dengan bermula sepasang stoking pun anda akan dapat rasa perbezaan dia. Okey? So anda dah nampak macam mana selain daripada healthy lifestyle dengan pemakanan yang baik, dan macam mana kita nak support dua ni menggunakan produk weekend. Sebab produk weekend ni dia melengkapi kita punya usaha yang dua tadi tu. Okey?
Kalau kita susah nak amalkan dua ni secara istiqamah, insyaAllah tak susah pun anda nak amalkan pakai produk weekend ni. Sebab kenapa? Anda perlu pakai baju, anda perlu pakai pakaian. So sambil-sambil anda pakai baju seluar yang sepatutnya, sependek atau seluar dalam apa yang sepatutnya tu, anda terus sarung je produk kita sekali time anda bersiap pagi itulah. InsyaAllah anda takkan lupa. So tak susah. Sebab kalau kita nak makan makanan yang sihat, mungkin anda beri alasan, alamak, benda tu mahal lah. Sekarang ni time PKP, nak kena catu duit, nak kena tengok apa nama tu, ekonomik keluarga. Nak keluar pun payah, nak cari sayur, nak cari buah, kadang-kadang tak ada yang fresh. Anda boleh beri alasan. Ataupun contoh, anda nak pergi exercise, cakap, alamak, saya suka jogging, saya suka pergi gym, tapi sekarang dah tak boleh. Jogging masih boleh lah, tapi tengok macam ramai sangat, jadi rasa takut. So pelbagai alasan kita buat. Tapi jarang-jarang lah orang nak beri alasan, cakap, saya tak perlu pakai baju lah, saya duduk rumah je. Mungkin lah kalau lelaki tu mungkin boleh beri alasan macam ni, tapi kalau perempuan tak mungkin lah kot kan. Tak pun anda cakap, saya tak perlu pun pakai seluar, tak mungkin berlaku. So that's why tak susah untuk anda amalkan, memakai ataupun mengamalkan produk-produk weekend yang ada di MXB ni. Okay, sebab benda tu sangat-sangat simple. Tinggal sarung, anda biar je. Nanti sebelum tidur ke nak mandi, anda buka, lepas tu sarung balik. So bila anda pakai, anda akan rasai, anda akan feel the difference tu as fast as mungkin setengah jam, 10 minit, 5 minit pun anda akan rasa perbezaannya. Tapi bergantung pada orang lah. Memang kebiasaannya secepat mungkin dia akan rasa berbeza. Perbezaan dia tu lah. Waalaikumsalam Kak Bani, apa khabar? Lama tak jumpa. Okay, so itu cara ataupun langkah yang kita boleh amalkan, ataupun kita boleh suruh anak-anak kita amalkan apabila ataupun suami kita ataupun isteri kita yang terpaksa bekerja di luar. Okay, yang terpaksa berhadapan dengan risiko lah, kalau especially kalau kita ada family member yang bekerja as a frontliner. So kita boleh sedekahkan lah, ataupun kita belikan ke atau menjual kat mereka supaya dia orang lebih selamat. Kalau nak betul, Kak Yati ada share lagi jimat pakai produk weekend berbanding kita nak setiap masa nak membeli produk-produk suplemen. Kalau contohlah produk suplemen tu dalam sebulan mungkin RM30 lah. Contoh RM30. Itu kalau seorang makan sebulan. Kalau contoh ada anak bini 5-6 orang total nak beli, mungkin satu botol tu baru tahan 10 hari 5 hari. Kita darablah beberapa kali. Kalau anda beli produk weekend, sekali beli, anda pakai, selagi benda tak hilang, sampai bila-bila anda boleh pakai. Selagi tak koyak ke apa tak, insyaAllah anda boleh pakai sampai bila-bila. So anda hanya labur pada sekali pembelian saja. So benda sangat-sangat jimat. Tengok Kak Bani kita pun share, sarung je weekend hari-hari, minum air secukupnya, amalan yang bagus, bersihkan darah, tingkatkan oksigen dan akan membantu anda. InsyaAllah. Bila lagi anda nak cuba? Sebab waktu sinilah waktu yang paling sesuai untuk kita rasai perbezaannya. Sebab kita pun sekarang kat rumah, kita boleh pantau diri kita sendiri, and kita pun jarang keluar. And satu lagi, bila anda pakai produk weekend, anda pun boleh menebalkan poket anda. Itu antara salah satu benda yang ajaib setelah anda memakai produk weekend. Kenapa? Sebabnya bila anda dah pakai, anda rasai, anda share dekat kawan-kawan, dekat adik-beradik, anda share kat Facebook, ada share kat Instagram, tiba-tiba ada orang bertanya. Lepas tu dia orang berminat nak beli, anda tolong belikan produk tu, nanti anda pun akan dapat hak anda di situ. So that's why saya cakap, bila anda pakai produk weekend, bukan semata-mata untuk anda sihat, tapi untuk sihatkan anda punya poket juga. Sihat badan dan sihat poket. Siapa tak nak, betul tak? Sebab benda tu tak susah. Anda rasa, anda share. Apa yang anda dapat, anda share, ramai orang berminat, lagi sihat poket anda. Bila poket anda sihat, anda kurang stres, anda pun lebih-lebih sihat lagi susah nak jatuh sakit. So pokok pangkalnya itu semua pada diri kita lah. Itu basically sharing yang saya buat pada hari ini. InsyaAllah harapnya benda tu ada mesej yang boleh disampaikan pada kawan-kawan di luar sana. And ada tak apa persoalan yang anda ingin utarakan pada petang ini?
Minta maaf. Minum air Sat. Ada ke apa soalan? Macam biasa, saya setiap kali buat live, saya akan memberi ruang dan peluang untuk anda bertanya soalan. Banyak tengok Kak Bani ada share lagi macam mana walaupun usia dah agak meningkat, nak dapatkan kulit yang cantik, still pakai lagi produk vegan. So tengok orang-orang hebat still ada daripada pagi sampai sekarang. Kita orang masuk office, dia orang masuk office. Sampai sekarang ada lagi. So InsyaAllah jangan berlengah-lengah lagi untuk mengenakan ataupun memakai produk-produk vegan ni, untuk rasai sendiri and rasai perkembangan menebalkan poket anda juga. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan atau pertanyaan, saya nak end saya punya live sesi pada hari ini sekarang lah. And macam biasa, benda yang kurang enak ataupun tak betul ataupun menyakitkan hati tu semua memang datang daripada kesilapan saya sendiri. Saya minta maaf. Benda yang baik tu semua atas izin Allah lah. Beliau Allah sendiri yang memberi ruang dan peluang untuk saya meminjam ilmu yang ada untuk kita sampaikan pada anda semua. And terima kasih semua. And kita jumpa lagi pada next session. Okay, siapalah mangsa untuk esok ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.